Tuan tahun ni umur berapa teka? Saya berak dalam lubang, dalam hutan gali lubang tuan. Itulah cara dia. Itulah cara dia. Daripada tanah, kita daripada tanah balik ke tanah. Lepas tu saya nak tergelak. Kadang-kadang orang tu nampak macam dia tahu. Tapi saya anggap saya husnuzon lah, mungkin dia nak kongsi. Dia kata bila dia nak berak, bila dia nak kencing, dia baca aja ayat Nabi Sulaiman. La ilaha illallah. Kat situlah namanya ilmu. Kat situlah kena belajar. Kan, bukan pandai-pandai dengar-dengar ilmu tak ada sanad, ilmu tak ada apa. Ayat Nabi Sulaiman hang buat untuk kencing berak tu bukan dia. Nak kencing dengan berak tu dalam hutan, tak adanya tok nenek tumpang lalu tumpang kencing, tak ada. Tok nenek kita tak ada. Tok nenek kita antara ada kat rumah ataupun kat kubur. Tak, bila masa atuk kita duduk kat dalam hutan pula pergi kahwin dengan jin pula. Bila masa nenek kita beromen dengan jin tu, jadi dapat mak bapak kita pula. Kan, jangan dia buat macam tu. Syirik hukum dia. Saya buat video tu supaya saya perli. Tu kata bila masa aku datuk nenek sini. Lepas tu ayat Nabi Sulaiman tu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan, ataupun salamun ala Sulaiman fil man fil amin, itu untuk waktu melangkah masuk di pinggir hutan. Bukannya waktu nak kencing baca ayat tu. Nak kencing bacalah doa ke tandas. Tu tak hafal doa masuk tandas tu. Tak pernah amal lah tu doa masuk tandas. Okay. Kan? Arah kiblat jika tak nampak mata tu solat. Arah kiblat senang je, tengok kat lumut pokok. Tu tahu. Masalahnya kalau saya bawa kamera, dia kena kamera yang cantik, sebab saya rekod ni yang anda tengok video tu rekod dengan handphone murah je. Jadi kalau ada video, ada siapa ada kamera macam DSLR ke mahal-mahal tu, bolehlah saya tunjuk. Sebab lumut tu kadang-kadang nampak tak nampak je dekat tu. Bila kita cuba rakam, alamak tak smart, tak cantik juga. Okay, waalaikumsalam. Tak siapalah ajar kata bila nak kencing baca ayat Nabi Sulaiman. Yang bagi ajaran sesat lah. Kan? Bukan dosa, dia bukan bab dosa, tak dosa, dia tak dosa, nak baca apa boleh. Tapi sebenarnya salah kegunaan dia tu. Kan? Apa nak jatuh ni? Ngantuk rendahkan badan sikit, saya sandar sikit. Tu dia ada macam ni, bersyok sembang. Sembang macam ni, relax lagi, tutup Penggunaan minyak Chen untuk ikhtiar rawatan macam mana tuan? Samanya penggunaan yang dalam video yang saya dah bagi. Yang ni bagus. Terima kasih Bro Ghazali kerana tanya soalan. Yang ni baru nama soalan. Ustaz Zaidul kata selalu cakap kan. Yang ni baru nama soalan. Saya akan bantu jawab soalan ni. Okey. Hutan Amazon pernah masuk tak? Nak masuk macam mana benda kat Brazil? Bila masa saya dapat terbang ke sana, masuk ke sana pula. Kalau ada, saya pun nak. Ada sponsor tak? Ada siapa nak sponsor tak? Saya rindu nak bersilat, semua silat lah. Okay, saya nak jawab tu soalan yang Sepin tu. Menarik tu soalan tu. Pandangan tuan tentang manusia berkahwin dengan bunian, memang boleh. Boleh maksud dia, boleh. Benda tu boleh berlaku. Ya, memang boleh berlaku. Cuma tu soalan kedua kita tanyakan, perlukah ia berlaku? Tu soalan kedua. Kan? Dia berkait-kait. Okey, kita jawab soalan ni lah. Macam mana nak hilangkan bau badan kita dalam hutan untuk elak untuk sukar dikesan? Okey. Dia ambil masa lebih kurang 2 minggu untuk betul-betul kita hilangkan bau badan kita. Okay? Tapi walau macam mana pun, anjing pengesan tetap boleh kesan lah. Setakat daripada manusia dan juga binatang-binatang yang hidu-hidu ni, kan? Yang macam rusa ke, binatang-binatang yang harimau ke, dia hidu. Kan? Bau badan kita tu. Dia ambil masa lebih kurang 2 minggu dengan caranya mandi tak boleh pakai sabun. Lepas tu yang kedua, makanan. Kenapa 2 minggu? Sebab anda kena makan berak dalam hutan, kan? Sehingga bau badan anda tu jadi bau hutan. Mandi tak boleh pakai sabun, basuh baju tak boleh pakai sabun. Paling cepat saya pernah tengok orang buat 6 hari. 6 hari. 6 hari dia kena masuk dalam hutan. Dia kena bersihkan semua sekali pemakanan dia. Dia kena ubah makan umbut-umbut, dia makan itu. Dan makanan-makanan dia hendaklah benda yang macam dia salai ataupun dia rebus. Rebus kosong. Boleh 6 hari hilang bau badan. Waktu tu syok kalau memburu.
Nak elak bawah badan sapu lumut tu badan macam rembuk. Itu menipu tu. Janganlah tengok banyak movie tu. Itu takkan hilang bawah badan. Trust me. Nyamuk gelak tengok tu. Agas gelak Tapi tuan kata ada teknik bagi anjing tak boleh kesan kita tuan. Memanglah ada, takkan saya nak bagi. Itu ilmu mahal tu. Saya takkan bagi. Nak bayar. Bukan nak kata ilmu tu sangat mahal dan saya tak boleh bagi. Itu orang salah guna. Dah beli minyak raja hutan. Bukan minyak raja kayu, minyak raja hutan. Memang terbaik bos. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Tok Guru Ustaz Salim yang buat tu. Macam askar susah duk bau RTBK tuan. Itulah ni tu askar moden. Zaman saya RTBK tak makan. Tanya askar yang pergi operasi tahun 90-an. 80-an. Mana makan RTBK? Ini semua askar moden. Askar apa? Askar lahir dekat zaman traffic light. Oh, bukan. Tak baik orang kata. Tapi saja je. Mulut askar memang macam tu. Kalau ambil arti susah masuk askar. Askar yang lahir-lahir. Traffic light. Roundabout. Dia lahir-lahir buka mata. Escalator. Kan? Potong dengan laser. Itu askar macam tu lah. Dia makan RTBK. Saya masuk askar tu. Mana ada RTBK tu kami basuh. RTBK tu ransom. RTBK tu contoh dia punya daging masak apa ke, ayam masak apa, kita basuh. Kita basuh ayam tu. Kita nak ayam tu je. Dia punya tu tak nak. Kat belakang ni komplit. Masak sendiri. Tak ada je nak makan RTBK tu. Kan? Biskut anjing yang keras tu, kita buat kek. Kenapa loreng ATM sekarang guna digital? Sebab ada jeneral-jeneral yang bodoh pergi ambil. Bukan nak kata. Marah dia orang kalau marah kat aku dah. Aku dah bencin. Benda betul buat. Dia nak marah apa? Saya jual test sniper. Kami dah test lah benda tu. Pakai digital seloreng, pakai macam ni, pergi. Kita tengok dengan infrared. Nampak terang-terang. Bebek tak payah pakai. Baik lagi loreng lama. Yang bushcraft tu. Berkesan digital seloreng tu. Tak adaknya. Lepas tu, dia nak kata apa saya? Dia tak boleh kata apa? Dia tak boleh kata apa? Dulu saya hampir dipostingkan masuk ke jadi PS2 perolehan. PS2 alat. Tapi saya bagi amaran saya kata kalau saya masuk jadi PS2 alat, barang saya tapis memang tapis betul-betul. Tak boleh counting kontraktor apa. Tak boleh counting aku. Dulu. Lala dia masukkan saya kat BITD. Ambil kau. Lagi bagus. Dia dah bagi amaran dah. Ya ke ni tuan nak postingkan saya jadi PS2 alat ni? Dah dapat mesej ni. Mesej posting ke PS2 alat. Tahu tak ni? Kontraktor ke general tak boleh counting dengan saya. Saya kanan-kanan, kiri-kiri. Benda elok, benda tak elok, sorry ya. Boleh apa aku? Thank you tuan, saya beli mahal tuan dengan maharnya. Ya, Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Jekyll yang dapat tender. Ya, Jekyll lah, Seri Puteri lah, Menteri lah, Perdana Menteri lah. Sudah bohong lah, orang tahulah benda tu. Permintaan tuan nyanyi lagu 423 aku aja. Malam-malam nak tidur nyanyi 423. Produk tuan yang terbaik. Alhamdulillah. Bukan produk saya mewakili Tok Guru. Tok Guru punya produk yang baik. Sebab tu PDRM tak pakai loreng digital. Tahu pun. Kasidah lah tuan. Tak boleh. Kasidah kena ni. Kena apa? Jessica nyanyi kasidah. Saya tak mau nyanyi kasidah. Bagi Amoy lah nyanyi kasidah pun. Ada kelas. Bila lah si Amoy tu masuk Islam? 5 tahun lagi akan tukar loreng. Bukan tak ya 5 tahun. Datang di mana-mana tas apa hala tu. Dia tukar. Duit semua tu. Bila tukar loreng je, duit semua tu. Yang pertama, dia tukar loreng. Baju loreng. Seluar loreng. Tahu tak apa yang ikut lepas tu? Camouflage net akan jadi loreng. Pack tu kontrak lain pula. Loreng lagi. Apa lagi? Tu mengecat berapa ribu biji kereta dengan warna celoreng. Kat situ saja berapa juta dia punya ni lagi. Kan? Kontrak. Ni semua permainan duit lah. Kan? Itu semua permainan duit.
Hmm. Betul-betul bertukar naya. Sebab tu saya kata orang yang tahu, yang biasa hidup dalam tentera, dia tahulah. Apa pendapat Tuan pasal pendedahan edisi siasat? Kita ambil 50-50. Saya akan ambil 50-50. 50-50. Kan? Tapi yang peliknya dekat edisi siasat tu, bila dia keluarkan sesuatu perkara hari ni, esok lusa tiba-tiba keluar dekat berita yang utama lah. Itu yang saya pelik tu. Maksudnya dia orang punya intel tu, maklumat-maklumat kat dalam tu, boleh tahan. Boleh tahan. Okay. Ghazi Hanafi, secara taktikal berkesan kalau cerita tu. Hampir. Okay, hampir. Tak saya pergi basuh baju tu 2 kali. Cukup lah. Satu tengok dekat infrared. Cukup lah. Ui, ada topi lah malam-malam nak tidur ni. Terbaik. Poteh racing. Tuan, kalau nak jadi anak angkat boleh tak? Tak. Guna ni poteh racing betul ke poteh racing celup ni? Ini tipu ni. Follower pun 5 orang je. Jadi anak angkat. Cukuplah saya dah ada anak. JMF pun tak pakai. See? Hancur loring baru tu. Tahu tak apa. Kalau musuh kebal tak loop turu macam mana tuan? Macam mana tunjuk ah? Tak ada pen. Pegang peluru tu. Tak benam kat tanah. Pegang peluru, baca surah Tabat, benam kat tanah, tembak. Jadi telurnya masuk perang game Mario boleh lah. Tuan, saya tengok ada TikTokers lain jual produk tuan. Itu ori ke tuan? Itu ori. Ori. Bukan TikTokers lain. Itu saya punya, macam mana saya sebut? Tak boleh sebut tu dalam live. Saya punya EJEN. Okay. Tak ramai, mereka ada 9 orang je. Okay. Nah, mereka punya TikTok, mereka akan selalu letak saya punya video. Kan? Bukan saya paksa, mereka yang nak. Dan mereka juga jual barang saya, of course lah. Mereka dah lama dah bersama saya, dah bukan ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Lag. Alamak, lag pula. Gatal lah belakang. Mana penggaru? Baru live ke? Baru. Garu belakang. Garu belakang. Aduh, sedapnya. Aduh, nikmatnya. Korang boleh rasa tak nikmat dia macam mana? Aduh, sedapnya. Kalau ada orang sebelah, dia tak apalah. Dia boleh tolong garu. Ini tak ada ni, kita garu sendiri ya. Aduh, sedapnya. Ni nyawa ni guys. Nyawa ni. Sedapnya. Tuan, ilmu laut ada ke nak tahu? Ilmu laut saya tak pandai. Baik tanya CEO laut tu. Tuan dulu unit mana? Saya banyak unit. Askar Melayu saya banyak. 16. Bila Askar Melayu saja. 16. Pulada. 6. Sebelum lepas Pulada, kejap 513. Lepas tu 6. Sorry. Pulada 6. Lepas tu 513 kejap. Lepas tu 22. 22 Melayu. Lepas tu masuk balik ke 24 Kem Rasah 24 kan? Lupa lah sebab tak lama saya duduk Kem Rasah tu. 3-4 bulan je. Lepas tu team project. Start tu lah. Habis daripada Rasah tu team project sampai team project itu, team project ni. Lepas tu BITD. Lepas BITD, OPLAT, Markas Negara OPLAT. Lepas tu Markas ATM, RPS. Tapi yang Markas ATM RPS pun atas kertas saya nama je. Saya kerja dekat tempat lain. Kerja kat tingkat 5 Mindef. Kerja untuk tingkat 5 Mindef. Itu cukup cakap tu sudah. Sampai saya bersara. Apa basic perlu tahu kalau nak belajar pasal perang? Alamak, itu kena belajar taktik asas perang. Pertama sekali asas tentera, kemudian asas section, kemudian asas platoon, kemudian asas lama jauh perjalanan tu. So dia kena asas tentera dulu. Macam orang pergi rekrut tu, kena begitu lah. Tuan Minyak Cenoi memang berkesan ke? No comment. Kesan tu datang pada Allah, bukan datang pada saya, betul tak? Setuju. Saya hanya menyediakan bahan terbaik yang original, itu saja. Anda tengok dekat tu pun dah dekat dalam TikTok saja pun dah dekat 1000 dah botol terjual. Belum tengok kat platform lain lagi.
Kan? Saya dah jual ni 3 tahun dah. Saya pengeluar terbesar. Cunoi. Kat Malaysia ni. Terbanyak lah kata orang. Dan, Assalamualaikum tuan. Bertanya sikit tuan. Boleh Dan. Nak tali perimeter fungsi tu apa dan kelebihannya? Ini pun nama soalan. Saya sengaja letak dalam video sebab video TikTok tak ada lama-lama. Bosan lah orang bosan. Jadi video TikTok ni kita just bagi pengenalan. Lepas tu kalau orang nak penerangan baru saya terangkan. Okey, boleh saya jawab ini ya? Dan terima kasih Dan. Satu soalan yang baik dan bagus untuk orang ramai. Okey. Perimeter wire tu saya ada banyak sejarah. Salah satunya nak percaya saya tak percaya sudah kan. Tapi kalau anda tak percaya pergi tanya sama anak buah. Senang je. Salah satunya ketika kejadian dekat yang kami sesat dekat kawasan Dabung tu. Kawasan Kampung Abdul Rahman tu, Jeli, Kampung Abdul Rahman masuk ke dalam Sungai Lebih yang kami sesat satu platun. Yang malam tu saya buat perimeter wire. Saya sendiri buat. Sebab itu sebab anggota saya dah lembek dah badan, platun saya dah lembek badan, tak larat dah. Dia orang pun kelang kabut buat makan, buat persiapan, buat sentri semua. Jadi saya saya yang pergi ikat perimeter wire tu sebagai tu. Sambil-sambil saya bacalah apa-apa ayat-ayat yang patutnya. Lepas tu saya bagi, oleh kerana badan anggota saya sangat keletihan, saya tahu dah bahawa mereka tak akan boleh sentri malam tu. Bohong je. Kalau kata sentri, ingat ni askar kalau duduk dalam hutan, lebih-lebih kalau tu latihan ke operasi, dia tak buat macam campfire, korang bakar, letak unggun api kat depan, minum kopi pukul 12 malam, tak ada. Kan, askar dia kalau dia bertugas malam, dia sentri, dia duduk diam dalam keadaan gelap tu. Agak-agak anda boleh tahan ke dengan gelap, sunyi, tak bercakap? Kan, dengan tak merokok? Korang sampai 10 minit lena lah. Kan, askar dia kena. Sentri dia setiap seorang kena 2 jam. Dan dia overlap. 2 jam, yang ni dah lepas sejam dah. 2 jam dia overlap. Kan? Tu sentri tentera. Maksud dia berjaga malam lah, berjaga keselamatan. Jadi saya faham bahawa anggota saya takkan boleh ni je sebab letih. Kan? Sangat-sangat letih apa yang berlaku kat kami waktu tu. Dengan sesat, dengan apa semua. Jadi saya bagi tahu dia orang, lepas makan malam, kan, semua sekali tidur. Tak payah sentri, tidur je saya cakap tidur je. Kan? Tapi saya bagi pesan bahawa jangan langkah. Kalau nak kencing pun, tali perimeter tu, anda langkah, ambil 2 langkah depan, kencing, basuh, lepas tu langkah balik. Masuk balik ke bulatan tu. Tu yang dia orang terjaga malam, dia tengok ada harimau berjaga, harimau tolong sentri kan. Saya tak tahu, saya tak ada saka harimau. Tapi ada harimau tolong jaga kawasan kami. Dia pusing je. Feeling tu. Kejadian tu beberapa kali lah. Tanya anak buah saya 16 Melayu, platun saya, anak buah saya dekat 22. So sebenarnya banyak kegunaan dia. Selain nak bagi orang, kadang-kadang malam-malam ni orang mengigau. Dia mengigau, dia mamai, lepas tu jalan-jalan. Jadi bila ada perimeter wire tu, dia akan tersangkut. Kan? Dia akan jatuh. Satu lagi, kalau binatang yang nak mengendap kan, sebab tu perimeter tu kena jauh. Kita buat takat-takat tinggi peha ataupun tinggi lutut. Supaya kalau macam ada binatang kecil-kecil, ular, kita tak boleh kata apalah. Masuk kita binatang-binatang yang besar, gajah ke, rimau ke, apa benda, rusa ke sekalipun, tersesat tengah-tengah malam. Jadi kalau dia terlanggar kita punya perimeter tu, dia melekat. Dia akan, apa benda ni? Dia tersangkut. Okay. Dia adalah cara-cara ni, itu mudah je. So perimeter wire ni bagus untuk kita, dah bagus. Dan perimeter wire ni, kalau anda tahu, katakanlah anda ada torchlight, tiba-tiba malam, torchlight tak ada bateri, yang bateri longgar ke apa ke. Jadi anda menggagau-gagau, sekurang-kurangnya bila anda tercapai dengan perimeter wire tu, anda boleh pegang, dah boleh jalan satu bulatan tu, anda tahulah anda kawasan mana. Faham tak? Masalahnya kadang-kadang manusia ni bila malam-malam dia cepat gelabah. Lebih lagi apabila tu korang masuk hutan setakat 2-3 jam, jangan sembang. Kan? Jangan kata, alah tuan tak apa, tak payah pakai sebab masuk 2-3 jam atau 1 hari 2 hari. Memanglah, ini ilmu saya bagi. Kalau kamu nak duduk dalam tu, lupakan perkataan torchlight apa semua. Bateri berapa lama je boleh tahan. Betul? Saya ajar ilmu yang mengatakan, tuan tak payah tuan, zaman sekarang ada GPS. Siapa komen tu aku lempang je. Kan? Mai sini masuk hutan dengan saya nak tengok tahan mana kau punya GPS tu. Kan? Mailah. Silakan tunjuk. Kan? Saya tahulah saya main benda tu. Sebelum korang kena GPS, saya dah kena GPS lagi. Tapi sebab tu saya kena bagi ilmu asas. Okay? Benda-benda macam tu. Bukan marah, nasihat, pakcik-pakcik, abang-abang. Kan? Okay. Tuan, kalau sakit lutut apa sesuai untuk kita lakukan? Senaman, makanan dan juga tu wang yang aduka power tuan. Alhamdulillah Abu Syam.
Sedap kan bau, perfume saya buat tu sedap kan? Mana beli baju rakyat tu kan? Baju rakyat. Ni beli RM30 je pun. Pernah terlelap tuan, sentri je tidur tuan. Memang betul. Tandas Medan tak ada ke tuan? Nak larat pikul-pikul lah. Tahu tak tandas Medan besar mana? Itu kau tandas Medan yang diisu. Kan? Nak berak sama je dengan nak kencing, galilah. Tanah sikit. Kan? Tanam. Tuan pernah dengar tak kes komando tertembak bukan muda dan khusus? Tak apalah, kalau dah tertembak pun nasib. Nama pun latihan komando tu lah. Normal. Rate of casualty 3%. Kalau 100 orang pergi khusus, kita expect 3 orang mati. Kalau tak mati, Alhamdulillah lah. Tapi kalau 3 orang mati pun kita masih boleh terima. Itu nama risk analysis. Ada ke dekat korang punya latihan ataupun jabatan lain punya latihan macam tu? Kita ada risk analysis. Latihan macam ni, kursus ini, dia punya risk analysisnya ini. Kalau 100 orang buat ni, yang kita boleh terima kematian 5%. Maksudnya 5 mayat kita akan jumpa. Mayat mati-mati ya hantar. Kan? Mayat dah mati hantar jumpa balik kampung, bagi insurans dia semua. Terima kasih kerana beriman. Balik askar kot. Kan? Betul. Buat macam mana? Risk analysis. Mati, dia pergi kursus tu, memang kursus tu kita dah ada. Sebab tu setiap satu RPL kursus ada kat atas meja saya. Saya PS2 latih tempatan Markas Saudara Oplat. Semua pusat latihan, segala jenis latihan markas ataupun pusat-pusat latihan tentera berada di atas meja saya. Semua permohonan ke apa benda ke lalu kat atas meja saya dulu kalau kat Mindef. Semua doktrin ke apa benda ke semua lalu sampai kat atas meja saya dulu. 2 tahun saya duduk situ. Tentu lah saya tahu. Okay? Kenapa Tuan Major handsome? Aduh, soalan. Salah tu. Yang tanya ni lelaki ke perempuan? Kalau perempuan PM sebelah. Mesej. Kalau lelaki jangan. Saya block terus. Tuan, apa beza tugasan komando sebelah 21 dengan 22? 11 ni ringkasan dia adalah SAS. 21 dengan 22 ni satu amphibious, satu airborne. Okay? Dah cukup dekat tu. Aduh, kau terbaik. Terima kasih. Tuan, kenapa kencing dekat sungai ada bakteria, bukan air sungai dekat ulu tuan boleh minum? Pula dah. Bang, bakteria ni kita tak nampak. Yang saya maksudkan ni, dia macam ni. Kalau anda pergi rendam, saya ni kan, bila saya buat suatu video ni, kan, yang pertama saya rujuk agama. Yang kedua, saya rujuk adat. Okay. Tok nenek tumpang kencing, tengok balik video tu. Tok nenek tumpang kencing, lepas tu saya perli. Kan? Saya perli tu dalam bentuk dakwah. Mana ada tok nenek aku dalam hutan? Nak suruh korang berfikir. Okay. Maksudnya benda yang orang dulu-dulu buat tu semua tak betul. Kan? Yang duk puja dia orang buat apa? Kan? Lepas tu saya bagi pesan, jangan kencing direct dekat air. Kenapa? Kalau anda belajar ilmu perubatan Melayu, anda kencing berdiri, terus kepada air, anda punya ni jadi lemah. Pergi tanya tukang-tukang ubat batin. Ni, bab ni. Yang kedua, daripada segi kesihatan. Bila kencing berdiri, apa yang bagus kencing, apa yang tak bagus kencing berdiri ni? Hukum dia apa? Daripada segi agama apa dia? Video saya memang pendek. Saya nak suruh orang tengok, gelak-gelak, dah dalam masa gelap belajar. Sebab tu saya ajar ni, gali lubang sikit, duduk. Kenapa saya tak berkata jangan kencing dekat perdu pokok? Tahu tak saya kata jangan kencing perdu pokok? Pokok tu makhluk Allah. Hampir kencing kat dia. Ingat hang tu siapa? Harimau tanda kawasan. Itu daripada segi agama dengan adat. Daripada segi ilmu hutan pula, katakanlah anda kencing kat pokok tu, harimau pun kencing kat pokok tu. Anda tahu tak apa akan berlaku? Harimau tu, kalau dia akan pusing, dia akan patah balik kawasan dia. Dia tengok, dia akan bau tu dulu. Dia akan bau dulu dekat pokok tu. Ni ada benda lain kencing kat sini. Rupanya air kencing anda dekat pokok tu. Dia akan buru anda. Sebab tu saya ajar ilmu. Saya ajar ilmu ni cara dalam senyum-senyum. Kan? Tak nak serius-serius. Saya ajar, jangan kencing dekat waktu
ini kucing, apa kucing, semut tengah tengah berbaris satu hora hore, semut berbaris satu hora hore. Elok kita nampak semut tu, kita pun kencing kat situ. Daripada segi agama kata apa? Daripada segi agama kata kan, doa makhluk tak ananya Allah makbulkan. Kalau semut tu satu baris tu ada 100 ekor berdoa pada Allah, ya Allah tengoklah manusia ni dikencing, kami nak lalu sini tiba-tiba kena kencing, kena najis dia, ya Allah, kan? Allah terima tak doa semut tu? Lepas tu telur kan jadi bengkak lah. Jadi bengkak lah, jadi itulah, jadi kudis lah, jadi apalah. Jangan marah tu pula, diri sendiri yang salah. Dah tentu ada busuk semut kat situ. Oh, kat situ juga kamu nak kencing. Lepas tu saya ajar dalam senyum-senyum, dalam gelak-gelak. Tapi saya mengajar. Nak tengok saya mengajar betul-betul cara tentera, korang takkan tengok video saya. Okay, saya ajar cara TikTok. Dah jadi TikTokers. Jadi saya ajar cara TikTokers. Gelak-gelak, gurau-gurau, kan? Bagi orang berfikir. Okay, clear? Setiap satu tu kena. Okay. Kencing dekat dalam air, anda kencing, elok, berendam, elok. Yang ni paling ramai orang suka ni. Lepas tu kejap lagi, bakteria masuk. Jangan tanya saya, pergi tanya doktor. Betul ke meja Fiji cakap apa tu? Tanya doktor. Setiap satu video saya buat tu memang ringkas. Tapi semua tu padat dengan mesej. Cukup lah tu. Ya? Yeah? Pernah tak anak buah tuan tak dengar cakap tuan? Biasa, mestilah. Tu normal. Kan? Tu normal. Tuan yang hutan dalam ilmu mistik tak? Ada. Nama dia Mistik Rimba. Tekan dekat sini, dekat ni. Lepas tu nanti ada TikTok shop tuan hutan tau. Tekan kat situ. Ada nama dia Mistik Rimba. Okay. Tak tipu. Tengok lah. Ramai orang suka tu. Dah 2,000 botol lah. Kalau sesat hutan boleh ke ikut anak sungai? Sudah diterangkan. Terima kasih saudara Jamal kerana bertanya. Sudah diterangkan dekat video yang lepas. Teknik-teknik ketika sesat. InsyaAllah tengok video tu nanti bermanfaat. Tuan maaf tanya kenapa tuan pencin? Tuan kan masih fit lagi. Terima kasih Mak Rep kerana tanya soalan ni. Satu soalan yang baik, saya suka. Mak Rep, saya pencin. Soalan daripada Mak Rep adalah, tuan maaf tanya, kenapa tuan pencin? Tuan kan masih fit. Kerana saya masih fit lah saya pencin. Itulah jawapan dia. Kalau saya pencin dalam keadaan saya dah tua, baru nak pencin, tak ada benda yang nak enjoy. Betul tak? Betul. Betul ke salah saya punya tindakan tu? Saya tengah masih fit lah saya boleh pencin. Takkan dah tua, lutut dah nak duduk pun payah waktu tu pencin. Waktu tu jadi kain buruk dah. Kan? Kita kena bijak. Yang penting bulan-bulan ada duit. Ada duit pencin. Betul. Sebab badan fit kita kena bijak. Terima kasih. Kan? Saya perhati tuan hutan semua berdasarkan fakta dan kurang menggunakan agama pasal survival kan? Ya betul. Dia macam ni tau. Bila sebut bab agama orang lagi. Ini cara dakwah saya. Bila kita sebut, okay, buat macam ni, orang lari. Lebih anak-anak muda kan lari. Mereka tak duduk dalam TikTok. Dengan ceramah lagi. Kat rumah kena belitik, dalam TikTok kena belitik. Mereka tak nak. Jadi apa yang saya buat dalam TikTok ni, saya menggunakan cara dakwah saya dengan slow, ikut cara saya. Slow cucuk. Tunjuk macam ni dik. Macam tu, macam ni. Kan? Okay? Tuan, saya pernah dengar komando masuk hutan takkan buang air sebab takut dikesan musuh. Betul ke? Tak betul. Tak betul. Okay? Dia ada disiplin-disiplin dia. Macam saya beritahu, salah satu disiplin dia adalah gali lubang. Gali lubang pula, anda kena tanya soalan tu, tuan. Dalam mana kena gali? Itu pun nama soalan. Saya cuma cakap gali lubang. Saya nak tengok tindakan orang. Orang tu nak tanya lagi tak? Nak tanya lagi baru saya faham lah orang tu ikhlas nak ilmu tu. Baru saya jawab. Gali sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 3 kaki. Kalau nak buat tandas medan. Paling rendah ambil ni 1 hasta. Gali ke dalam. Gali dengan apa? Gali dengan parang boleh. Okey. Kenapa? Tak nak tanya, tuan, kenapa nak gali dalam-dalam? Tanyalah soalan tu. Baru anda dapat ilmu.
Okay. Kenapa tuan? Bagus. Macam tu. Mana baru nampak aktif. Okay, sebab yang pertama, dia ni, okay. Bila kita gali satu hasta ke dalam, ataupun 3 kaki ke dalam, semata-mata nak buat tempat kita berak je. Ni bab askar lah ya. Okay. Sebab bila anda berak, anda kena bubuh beberapa lapisan daun kering, baru kita bubuh tanah. Macam kita tanam mayat. Supaya apa? Bau. Pertama. Gali besar mana? Besar ni ya. Cukup nak berak. Benda parang. Seluk tangan, keluarkan. Ini kalau operasi yang sebut tadi tu, soalan ni komando apa semua tu. Kan? Kalau tidak, sejengkal, 2 jengkal boleh dah. Tapi sebenarnya lagi dalam lagi bagus. Lagi dalam lagi bagus. Kenapa tau? Tu binatang. Binatang apa yang suka menyondol-nyondol tanah ni? Binatang apa suka menyondol-nyondol tanah? Tahu pun. Yang hutan tu kan, khinzir hutan. Khinzir hutan. Okay? Dapat? Setuju? Tuan kalau berhadas macam tuan kat hutan dengan tak jumpa sungai, tolong jawab. Ini pun nama soalan. Sebab tu saya buat video tadi, mana ada takkanlah saya buat video saya buka seluar, buka zip, hilanglah sopan dalam video. Betul tak? Itu action je. Lepas tu saya tolak-tolak tanah sikit, lepas tu saya duduk cangkung situ. Saya duduk tunggu soalan tuan. Kalau tengah-tengah hutan tak ada air, nak guna apa? Okey. Okay guys, dengar betul-betul Jangan dengar ajaran sesat daripada mana-mana kah. Konon-kononnya tok guru hiking lah, tok guru apalah semua tu. Banyak ajaran sesat di dalam tu. Kan, guna daun lah, guna apa. Jangan. Kebanyakan daun-daun yang lebih lagi yang ada bulu-bulu kecil-kecil halus-halus tu habis miang. Tom miang. Elok tengah berak ambil daun, kononnya jadi toilet paper. Lepas tu berengah habis kamu punya tu. Merah menyala, jalan mengengkang lepas tu. Kan? Kononnya anda kecil-kecil ambil dah daun lap macam tu. Jangan. Lebih-lebih orang yang tak kenal jenis daun. Orang macam orang asli ke, orang biasa masuk hutan ni, dia kenal jenis-jenis daun tu, okey lah. Kenal pula yang bijak sikit, dia konon ambil cendawan bubuh. Kena cendawan beracun, habis. Elok-elok kencing, terus kena panggil helikopter bawa keluar. Ke orang usung ke apa ke. Jangan. Okay, jawapan dia mudah saja. Yang pertama batu, yang kedua kayu. Kayu tu kalau anda kenal. Okay. Kayu tu kalau anda kenal. Siapa yang ajar guna daun apa semua tu, kan, han cakap dia, ayo coach, you ni betul ke tahu hutan ni? You cakap macam tu. Kan. Okay. Saya suka guna batu. Istinja, iya benda dah ada dalam agama macam tu. Saya cakap saya dakwah cara lembut. Saya dakwah cara saya. Bercala tuan kayu. Istinja. Macam mana cara istinja pula? Takkan nak jawab dalam live cara istinja. Kan? Pergi tanya ustaz-ustaz lah. Dia ada bahagian yang ni letak satu patut sebelah sini baru kita buang. Kan? Pergi masuk sekolah balik belajar istinja tu, darjah berapa dah belajar dah. Kan? Itu ilmu fardu ain tu, asas tu. Kitab taharrah tu kitab bersuci. Ya Allah tuanku, benda paling asas dalam agama. Okey. Lepas tu saya ni cara saya dakwah. Saya tunggu je, tak ada siapa. Saya duduk baca komen, hanya saya baca 2,000 komen. Ada 2-3 orang yang tanya, tuan, macam mana kalau tak ada air kat tempat tu, macam mana nak bersuci? Itu pun nama soalan. Kan? Kalau batu kayu tiada, macam mana pula? Tak logik lah duduk atas angin ke? Takkan kita duduk atas angin. Kata dalam hutan. Kan? Dan siapa kitab taharah tak lepas, tak boleh nikah. Kan? Bagus juga kepada perempuan-perempuan yang ada dalam live ni. Kalau anda tanya pergi boyfriend anda tanya, abang kitab taharah abang dah khatam belum? Dia pun terkebil-kebil. Bang, kita ni nak kahwin tau. Abang, you dengan I nak kahwin tau. Lagi 1 bulan tu tahu tak? You kitab taharah pun tak kenal. Air mustakmal tu macam mana you cerita kat I? Tak payah tunggu ustaz temuduga. Kamu temuduga dia sendiri. Air mutan najis tu macam mana? Istinja tu macam mana? Baca doa kunut pendek? Tak, sebut bab taharah tu. Dua kolah tu banyak mana? Cuba cerita kat I. Asas tu. Darjah 3 dia patut tahu tu. Atau saya kahwin lah dengan lelaki tu. Kata nanti dulu. I bukan tak nak kahwin dengan you. You pergi belajar dulu. Belum tanya kitab munakahat ni. Hukum nikah kahwin.
Tapi nak kahwin. Abang Askar ke Askar Bincin? Misai Farhan macam tuan. Salah. Misai betul lah. Nasib baik kawasan hutan saya ada toilet. Itu bukan hutan. Itu latar tempat rekreasi. Jenis kayu apa tuan? Sebenarnya kayu senang. Saya cakap tu terang. Kayu kan? Ni kalau macam nak istinja tu, kayu sebelum anda nak letak kat tu, anda letak dekat ni, kat pelipat ni dulu. Letak sini. Ambil kayu tu, gosok sikit. Tengok ada gatal tak? Ni pelipat ni kan sensitif ni. Lepas tu sini sensitif ni. Kulit yang sensitif, lembut. Letak sini dulu. Rasa tak ada gatal pun, tunggu 1 minit. Boleh guna untuk istinja. Tanya soalan macam tu baru dapat ilmu. Paling mudah ambil batu lah. Kayu dengan batu lepas tu ke tanam juga ke? Buang. Okay? Istijmah. Aduh, jadi kita ni ada peluang lah kan. Bagus. Abdul Hakim terbaik. Gini kayu bagus. Okay. Mampus tak boleh jawab. Tahu, tanyalah. Itu basic, itu tahap basic sekolah rendah tau. Dia masuk mengaji balik sekolah rendah. Okay. Lepas tu ada pula komen. Saya nak tergelak tadi Ada pula komen tau, nak tahu komen apa? Tak apalah kalau laki boleh kencing dalam botol. Saya duk pergi, bila masa pula engkau jadi majlis bandaran ni? Takkanlah kamu masuk hutan nak pikul kamu punya tahi dengan air kencing. Itu namanya, kalau tak pandai cakap, orang boleh ajar. Jangan dah tak pandai, lepas tu belagak pula dengan tu. Confident tu terlebih tapi tak tahu. Tanya, tak salah. Tu namanya bodoh, orang boleh ajar. Bodoh sombong tu kita malah nak ajar. Kan? Biar betul. Ada pula komen kat 20 komen tu. Tak apa, boleh bawa botol. Kencing dah botol lepas tu bawa. Nak belajar ilmu sesat mana ni? Dah jadi macam alam flora pula kamu punya bag kamu nanti. Bawa najis bergerak sana sini. Saya kat New Zealand dulu pun kami tak buat macam tu. Askar Australia pun tak buat macam tu waktu saya kat Australia. Kan? Ilmu mana kau belajar ni? Kan? Okay. Dah payahlah kerja dah botol semua tu. Kecuali nak buat minum ke? Betul ke kayu tas boleh halau binatang buas? Kayu tas dia tidak menghalau binatang buas. Kayu tas ni seperti mana kita tak suka pada sampah. Okay? Jadi binatang tak suka pada macam beberapa jenis pokok. Salah satu pokok yang binatang tak suka. Binatang tak suka kayu pokok kecubung. Bukan kata binatang, manusia pun tak suka. Kalau kenal pokok kecubung tak? Di kampung kadang-kadang ada. Binatang pun tak suka. Dia macam tu, dia tak suka bersebab. Okay? Tuan, ilmu kuatkan semangat ketika ternampak hantu. Yakin, tauhid. Dia bak semangat tak ada. Tauhid. Ada tok guru tu dia cakap saya kan. Dia kata jika kamu nampak hantu dan kamu terkejut itu biasa. Tapi kalau kamu nampak terkejut, mesti terkejut. Sebab benda yang bukan daripada normal. Benda yang tidak normal. Kita tengok, memanglah terkejut. Terkejut itu tidak ada kesalahan. Yang menjadi kesalahan adalah apabila kamu takut kepada syaitan tu. Kat situ kesalahannya. Kat situ tauhid kamu hilang. Saya dengar perkataan tu, kata, betul juga. Okay. Dalam hutan ada tak tanda-tanda atau rasa yang kita akan terserempak hantu? Tanda-tanda kalau waktu kita tersesat tu buat macam mana? Kami bodoh tuan, taklah. Saya pun bodoh juga. Sebab saya pun masih belajar. Kenal setiap pokok tu. Ni bagus orang ni. Okay, macam pokok kecubung. Okay. Kecubung ni lalu bawah dia. Kamu lalu saja bawah dia, kamu akan rasa mengantuk dan kamu akan rasa lemau badan. Siapa yang tertidur bawah tu, kamu akan mati terus. Itu pokok kecubung.
Sebab bila angin kena, tak payah kena angin, dia punya hama-hama halus sama dia akan bercampur dengan udara. Lepas tu kalau kamu tertidur bawah tu, kamu akan hidu, kamu akan tertidur sampai kamu mati. Tu pokok kecubung. Dia racun. Kalau pokok rengas kena gatal, dia punya hama-hama tu. Angin tiup kat kena pokok rengas, dia bawa hama-hama halus-halus tu kan, kena kita. Kalau kena, siapa yang kena rengas api, orang Sarawak tak panggil rengas api, dia panggil apa nama dah pokok tu. Dia akan melecur ni, melecur. Apa ni? Melecur hitam, melecur. Memang dia tumbuh apa? Air tu kan, air bisa tu. Melecur ni. Kalau kena muka-muka, tu rengas api. Rengas paya, yang duduk tepi paya. Rengas hutan, yang paling banyak rengas hutan kan. Ada orang yang imun dengan rengas. Saya salah satu, saya seorang imun. Cuma rengas api saya tak imun. Okay. Ada orang sangat sensitif. Tuan tahu ulu muda okey tak? Ulu muda okey, terbaik. Tuan, kenapa tali tu kena silang kat depan? Terima kasih kerana tanya soalan Batman Forever. Kerana kalau bersilang dekat belakang, anda berjalan itu malam, kepala anda akan terantuk kat pokok tu. Logik tak? Cuba tengok balik video tu. Kan saya pegang, saya kata, kalau benda tu bersilang ke belakang, kan? Anda pegang, tutup mata. Nak test perimeter wire tak susah, saya ajar ilmu tu. Nak test perimeter wire yang anda dah buat tu tak susah. Tutup mata, pegang benda tu, jalan. Buat satu round. Kalau waktu jalan tu anda terjatuh, anda terhantuk, anda tersadung, maksudnya perimeter wire anda tu tak betul. Saya uji semua tentera yang buat perimeter wire, ramai yang gagal. Ramai yang gagal. Termasuklah ketua section. Dah corporal, dah sarjan dah tu. Sebab mereka, saya tak salahkan mereka kerana dekat pusat latihan mereka pun tidak diajarkan teknik betul-betul cara buat perimeter wire. Tak ada, saya dah buka dah semak dah dia punya presim pun tak ada. Saya mana sempat nak ajar. Saya sempat ajar batalion saya, company saya je lah. Platoon saya je lah. Takkan saya ada masa nak ajar seluruh tentera darat sampai 100,000 orang, betul tak? Kan? Kamu kata mandai-mandai pula. Saya major je pun. Cukup lah saya punya level dan saya buat lah takat mana saya mampu. Majoriti salah. Nak tahu perimeter wire tu betul tak betul, satu lagi senang je. Tanya ketua section tu. Ketua section sekejap. Tutup mata sekarang. Pegang perimeter wire. Tunjuk saya dekat mana kubur atau kemah rifleman. Tutup mata. Dia pun pegang perimeter wire, dia pun tak tahu kat mana. Sebab dekat perimeter wire tu dia tak tanda. Dia tak buat simpulan kat situ ataupun tanda dengan black tape ke apa ke yang menunjukkan pak. Sampai ke sudah tak betul. Ya, saya dah pencin. Apa nak jadi kat diorang, jadilah. Kan? So, betul kita tak elok menanam pokok-pokok hutan di rumah, betul. Sebab yang pertama, jika pokok-pokok hutan itu adalah pokok-pokok yang terkawal, anda akan ditangkap oleh Jabatan Hutan dan Mergas Tua. Kan? Betul bang. Sila gurau-gurau agak benda tu betul. Kan? Adalah komen tadi tu, komen. Tuan, boleh tak kami ambil macam bunga-bunga hutan ke apa semua? Ada salah tak? Ada jin tak? Kena minta kebenaran siapa? Jawapan bagus jabatan soalan tu sebab dia nak tahu. Jawapannya mudah je. Kena tanya Jabatan Perhutanan kita. Sebab yang menjaga hutan bukannya jin. Yang jaga hutan, jaga gunung adalah Jabatan Perhutanan. Jadi kena minta permit, kena minta dapatkan kebenaran tu. Kalau tidak, satu pokok 50,000 bang. Anda bayarlah. Okay. Jin takkan sama awak 50,000, percayalah. Kan? Sebab tu jangan risau sangat. Kalang rengas dekat Kuala Berang. Oh, ya ke? Betul. Hantu apa paling popular kat hutan? Terima kasih. Nama pun Tentera Perang Sabil. Saya suka soalan ni. Tak apalah. Dia macam ni. Dalam hutan tak banyak hantu. Dalam hutan tak banyak hantu. Tapi dia ada permainan dia. Okay. Minta izin tuan hutan boleh tak? Tak boleh, saya tak ada kuasa. Tuan orang rumah mana? Seorang je ke? Oh, rumah balik kampung guys. Saya tengah duduk bujang 2 minggu ni. Yes. Permainan apa? Sekejap duduk. Lenguh lah. Dalam hutan ada permainan dia. Majoriti dalam hutan dia tak ada hantu setan kacau tau. Ya. Mamak jom tuan. Jom. Siapa dekat sungai tani? Jom.
Orang rumah khusus makcik? Tak ada. Orang rumah tak berani. Okey. Dalam hutan dia ada permainan dia. Dia ada 3 permainan dia. Majoritinya, selalunya. Yang pertama, nama dia kalih pandang. Yang kedua, nama dia kalih badan. Yang ketiga, nama dia kalih hutan. Dapat tu? Dalam banyak-banyak pengalaman saya ke sana ke sini, dan saya berguru sana sini, tanya orang, tanya ini, merata-rata, kan, macam-macam bangsa. Saya rumuskan bahawa gangguan dalam hutan ni ada 3. Okey. Majoritinya hantu-hantu tak keluar dari hutan. Dia jarang dia timbul depan mata anda. Jarang. Sangat jarang. So jangan risau. Kalau anda tengok Pontianak apa semua, itu kawasan kampung. Yang saya sebut ni tengah-tengah hutan. Dia kalih pandang, kalih badan, kalih hutan. Okay, saya terang ringkas secara segala. Ni mesti ada orang screen recordnya. Kan? Kalih pandang yang menyebabkan anda pusing kawasan yang sama. Okey. Dia tak duduk dekat anda. Kata ni anda dan ada kawan-kawan anda belakang anda, kan? Okey. Bila anda berjalan, jin ni dia duduk depan sana tu. Dia yang alihkan pandangan anda tu. Anda nampak macam jalan tu lurus. Kita pun ikut. Lagi kita pun lepas tu macam mana aku boleh patah balik tempat yang sama? Tu permainan dia. Ataupun tadi sungai ni ada, mana sungai ni tadi? Yang tu kalih pandang. Okay? Yang kedua namanya kalih badan. Kalih badan ni kalau dalam pengalaman saya, dan saya tanya orang-orang daripada suku kaum Sabah Sarawak dan juga orang-orang kat Semenanjung yang duduk kat Kedah, kat Kelantan, dan orang kat Pahang pun, dia kalih badan ni, maksud dia anda tu memang teruk sangat dah tu. Sampai tahap benda tu boleh pegang badan anda, pindahkan tempat lain. Ni badan anda, kan? Dia pegang, dia pindah tempat lain. Itu tengah-tengah jalan tu, tiba-tiba, macam mana aku boleh masuk belukar ni? Tu kalih badan. Dia boleh angkat, dia pindahkan. Kadang-kadang pindah bukit. Yang kata nampak kawan lain ni, kata nampak macam kawan, itu kalih pandang. Tapi kalau anda kena sampai tahap kalih badan, teruk sangat dah hang punya tu pendinding tak ada langsung badan tu, sampai badan tu, jin boleh main-main macam tu je. Jin boleh angkat main-main macam tu je. Jin ke jebalang hutan ke apa, boleh main-main macam tu. Teruk sangatlah badan anda tu, masuk dia tu. Ni memang teruk sangatlah ni. Ini geng-geng yang jenis apa ni kita tanya tadi tu, beristinja pun tak erti tu. Mungkin level-level tu kot. Teruk sangat tu. Kan? Istinja pun tak tahu tu. Dan pelajaran agama darjah 2 pun tak ingat. Kitab Tahrah Batak Katam tu. Mungkin kot. Jangan ambil hati cakap betul. Kan? Okay. Tu yang kedua. Dan yang ketiga ni, ikut pengalaman saya pun, ini tiga-tiga ni, nombor 2 saya tak pernah kena. Nombor 1, nombor 3 memang saya biasa kena. Nombor 3, dia kalih hutan. Bukan kalih hutan dia angkat hutan, tidak. Dia copy and paste. Contoh anda berjalan dalam hutan, tiba-tiba pandang kanan, pandang kiri, nampak laluan tu sama. Dia copy paste, dia copy sebelah sini, dia paste sebelah sini. Dia copy paste. Ni sama juga, dia tak duduk dekat dengan anda, dia duduk depan. Lepas tu bila anda tersalah masuk, rupanya yang dia letak bayang tu adalah gaung ataupun lubang ataupun apa-apa. Tu nama dia kalih hutan. Permainan ni saya dah kumpul kejadian-kejadian pelik-pelik, dah tanya dia baik orang senior saya, baik askar-askar sebelum saya tanya dia orang pengalaman mereka ceritakan macam ni. Termasuklah ayah saya sendiri bekas tentera, saya tanya orang Sabah Sarawak pun. Saya rumuskan permainan dalam hutan ni ada 3 yang selalulah. Ada banyak lagi permainan dia, tapi ada 3 yang selalu orang kena. Dia kalihkan pandang, dia kalihkan badan, dia kalihkan hutan. Kali hutan tu yang kata copy paste tu, nampak jalan macam sama. Rupanya sebelah ni, kalau kita dah la ilaha illallah. Tu permainan tu. Cara nak settle masalah tu, bila saya cakap Wahabi bising. Peduli apa dengan Wahabi kan? Kan? Ajar dah bacaan-bacaan, bacalah apa-apa. Ambillah ayat mudah-mudah. Dalam Al-Maq surat ada Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, kan? Surah Wadduha ni bagus, lautan. Bagi salam pada para nabi, para rasul, para malaikat. Bagi salam. Bismillah 5. Kan? Bismillahirrahmanirrahim dulu. Baca. Banyak boleh baca.
Banyak. Bila baca? Sebelum. Okay. Clear? Okay, clear nak? Tuan, doa penggerak tu kalau ada sekat kena baca sampai hilang sangkut ke tuan? Bukan doa, itu ayat. Itu cara orang alim dululah. Bagaimana tahu bayi yang terkena gangguan? Kalau doktor kanak-kanak pun dah tak tahu nak cakap apa, kena gangguan itu. Bukan susah pun. Apa-apa refer doktor dulu. Lebih-lebih bayi. Betul tak? Bayi bawah 2 tahun. Macam mana kita nak tahu? Kalau doktor ganggu kepala, minta maaf puan, saya pun dah tak tahu kenapa anak puan ni. Bila jawab macam tu kita faham lah. Bagi ilmu doktor surrender dulu. Jangan anak menangis je. Anak menangis terbeliak je. Kan? Oh, ini kena jin. Itu bukan jin. Pamper dia ketat. Atau susu dia masam. Cuma dia tak tahu nak bercakap. Kalau dia bercakap, dia maki dah. Apa benda lah mak aku ni. Aku cakap ni susu masam, tahu tak? Tapi sebab dia tak boleh cakap, dia hanya boleh menangis lah. Kan? Dia bagi isyarat. Jadi kita ni sebagai mak ayah, kita kena faham lah. Saya nak tak ramai lah 4 orang ya. Tapi kalau kahwin baru lagi, mungkin saya boleh. Kalau saya akan kahwin lagi lepas ni, mungkin saya akan lebih banyak latihan terhadap bayi-bayi yang baru kan. Itulah. Tapi tak ada kesempatan kita nak buat latihan tu. Sambil menyelam minum air bang. Sambil minum air tangkap ikan. Tuan Masa Bimat pernah masuk hutan banding kan? Biasa. Kita kalih balik dia. Baca apa hatut. Biar dia rasa nampak kiri kanan sama. Tengok tu. Kalau ada ilmu tu kan. Soalan yang baik. Sama juga. Macam ni kencing tok nenek kutupan kencing ni. Orang kata tersesat kena kacau. Orang dulu kata bogil. Betul ke tuan? Ya Allah tuanku. Mak, tolonglah kita malu pada malaikat di sebelah kanan Rokib dengan Atik ni. Tolonglah kita ada perasaan malu terhadap malaikat yang sedang menulis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Rokib dengan Atik yang tidak putus dengan kita. Itu je. Seorang dulu tu banyak benda yang tak betul tu selalu buat lah. Kan? Tapi, kan, kalau anda rasa anda nak bogel tengah-tengah hutan, boleh. Boleh, sebab kita tak boleh-boleh. Dengan syarat tak ada orang lain kat situ. Sebab kalau ada orang lain dah jatuh aurat, jatuh hukumnya haram. Tapi kalau seorang-seorang anda nak bogel berlari, buat nanya pasal lah. Betul tak? Itu je. Macam anda duduk dalam bilik lah. Kan? Anda nak bogel dalam bilik seorang-seorang, tak ada masalah. Bogel lah. Tak siapa nak marah. Kan? Okay. Tapi kalau berbogel kerana dikacau oleh setan, setan gelak lagi. Kalau kena binatang berbisa, contoh ular, apa perlu kita buat? Oh, itu dah tentu kita akan jadi gabra kan. Saya pernah buat video tentang tu, dah letak dah dekat VTT, boleh gunakan sebagai tu. Kadang-kadang kita pun pelupa. Jangan kata saya ni main hutan, lepas tu saya bukan sebenarnya saya pun lupa. Kan? Kau tiba-tiba na'udzubillah, saya kena patuk. Saya pun kalau kabut, mana cirebung. Manusia ni pelupa. Kita banyak kelemahan. Kan? Pokok berbunga boleh lari tuan dalam hutan. Bunga cantik sungguh. Apa beza pontianak langsung pula? Tidur seorang ke tu tuan? Iya. Dekat Desa Pahlawan tak ada cerita seram ke tuan? Allah tak larat cerita kita seram lah situ. Orang tak bosan ke? Okey, lagi 20 minit lah kita live. Pukul 12. Lagi 20 minit pukul 12. Adakah boleh menyebabkan kematian tuan sekiranya kena gangguan? Macam saya bagi tahu 3 perkara tu. Saudara yang bertanya ni Khairul Azhar. Okey, saudara Khairul Azhar. Sebenarnya mereka tidak boleh buat apa-apa pada kita. Kecuali kan izin Allah. Permainan mereka tu yang membuatkan kita ni, contoh macam saya beritahu, kalau dia kalihkan tu kita termasuk dalam gaung. Jadi kesilapan kita bukannya dia hanya berbuat main tu saja. Faham? Okay? Kat Kedah banyak lagi ke hutan tebal tuan? Banyak ah. Cerita bak harimau berjadian, hantu pun malu nak tengok. Tuan tolong cerita ludah hantu tu macam mana? Aduh. Next time lihat. Maksud tuan tiba-tiba langkah jadi berat, apa maknanya? Kurang fit kot. Barang berat sangat kot. Kalau tiba-tiba langkah jadi berat, kaki lenguh. Kalau betul-betul rasa sangat berat tu lain macam. Itu soalan saya pada tadi tu. Lemah betul kita punya batin kalau kita punya roh atau batin atau dalaman kita sampai tahap dia boleh buat yang kedua tu. Angkat letak kita tu. Apalagi dia tekan berat kita lain macam. Betul tak?
Selain belerang, ada bahan lain untuk elak serangga berbisa. Muhammad Nazir, yang pertama saya nak bagi tahu belerang adalah benda yang paling tak berguna. Terus ada bawa belerang lah untuk ular. Ular tak layan belerang, dia gelak je. Kita pun percayalah ajaran sesat tu, letaklah belerang keliling kemah kita tu. Kan? Ular tengok gelak je, dia lalu buat bodoh je. Kan? Tak ada kesan pun. Okay? Belerang tu sepatutnya anda gunakan belerang tu kan, bukan untuk ular ke apa benda ke. Anda gunakan tu, anda letak dekat mulut kawan anda yang terjenis mulut capui atau mulut capui. Mulut yang terlepas cakap dalam lautan, letak dalam mulut dia. InsyaAllah yang tu lebih berkesan. Jadi taklah membazir belerang tu. Kan? Jujur saya beritahu, belerang tak ada kegunaannya untuk binatang-binatang. Okay, binatang ni dia mencari makan. Okay? Jadi kalau kita pula bawa makanan. Kan? Bawa makanan, bawa telur lah, bawa daging lah, bawa ayam perap lah, itu macam-macam masuk hutan. Ketika kita berlabuh berkemah, pastikan barang-barang makanan kita diletakkan setempat jauh daripada tempat tidur. Tu saya bagi jawapan tu. Jauh daripada tempat tidur, bukan duduk dalam kemah kita. Kalau perlu anda gali buat lubang, letak food dump, anda buat lubang dan letak dia dalam food dump. Seperti mana yang kami buat dulu waktu operasi. Gali tanah, letak makanan-makanan anda dalam tu, tutup balik dengan tanah. Sebab apa? Kenapa yang tutup? Bau. Dapat satu ilmu baru malam ni. Tapi hantu marah dalam malu tuan. Siapa suruh hantu tu tengok? Saya dah pernah asyik kena lintah pacak tuan. Alah, janganlah manja. Yang bertanya, yang komen pula lelaki, ya Allah. Janganlah sebut bab lintah. Lintah dengan pacak dalam hutan. Malu orang lelaki sebut pasal lintah dengan pacak ni. Pergi sunat sekali lagi ya. Kan? Nak cakap pasal hutan tapi sebut lintah dengan pacak. Allah, 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 Allah. Budak-budak sekarang. Kan? Kalau orang perempuan cakap lintah dengan pacak tu, saya boleh terima lah juga. Kalau orang lelaki komplain pasal lintah dengan pacak, Allah, 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 Allah. Hei, lahir depan traffic light mana ni? Terus masuk hutan lah. Okey. Dia macam ni. Paling kurang. Geli biji dengar, tahu tak apa. Tuan pun takut lipas. Mana saya takut lipas, saya boleh tangkap macam tu je. Kan? Katak pun saya tangkap waktu live. Kecil besar tengok. Boleh cerita banyak perang tak? Anjing jalanan ni kita train jalan anjing perang. Tak boleh. Anjing perang bela Satria Dewa. Anjing perang dia terdapat baka tertentu yang mempunyai IQ tertentu. Anjing yang berjalanan ni dia punya IQ tak tinggi. Dia punya tu. Sebab tu anjing perang tentera tu, bila dia lalu, bila dia lalu kat jalan sambil dibawa oleh handler dia, kan? Anjing-anjing lain akan ketakutan. Anjing-anjing liar ni akan ketakutan. Tengok takut, memang takut. Memang kita nampak terang-terang. Dia punya aura tu. Dan anjing perang memang kita select dia oleh kerana dia punya IQ. Dia ada baka special breed dia. Sebab tu harga dia mahal. Kita import, beli kat luar negara. 2 negara kita beli, satu kat British, satu lagi dekat Australia tu, yang baru tu Australia. Jadi tempat breed khas untuk tu. Okay. Budak-budak sekarang ni tak reti mandi parit ke? Tuan, kenapa ramai orang sesat di hutan? Dia orang ingat kawasan sama je. Itu lah, macam saya cakap tadi. Saya cerita lah tadi. Yang tentang apa tu? Dia punya permainan tu. Tuan tahu kisah seram 7 Ranger? Tak tahu. Tuan tahu tak? Gerak silat pula dah. Kat UPMM ada hantu jelangkung tuan. Oh ya kah? Hantu jelangkung tu jurulatih. Kan? Saya dah sepanjang dalam latihan. Saya tak takut hantu. Saya takut pada jurulatih. Tuan bagi bini ilmu supaya bini kurang membebel. Ada nama dia ilmu Al-Habibu Jual. Mahal sikit lah dia punya mahar. Nak membayar tu mahal tu upah dia. Orang kata pengeras dia mahal sikit lah. Amalkan selalu ayat Al-Habibu Jual. Hujung-hujung tahun ni mungkin ada diskaun ke apa ke. Amalkan ayat tu.
InsyaAllah bini korang membebel. Saya dah buat beberapa kali dah terkena. Beberapa kali lah. Lepas tu dia jadi balik. Dia memang penyakit dia automatik tu. Orang perempuan mana penyakit, sama je penyakit dia. Dia macam virus juga tu. Macam COVID juga. Tapi COVID sakit yang kena pada perempuan. Betul, jangan kata korang kata kena bebel. Bini aku ustazah tau. Bini korang tu mungkin lah macam tu. Bini saya ni ustazah tu, ustazah. Patutnya ustazah ni baik, solat, kan apa semua, baca Quran, selalu berzikir. Betul, memang dia buat. Tapi dia tetap kena penyakit tu. Dia macam COVID lah. Dia tetap kena, tapi dia khas untuk perempuan je. Dia automatik. So bini korang yang bukan ustazah tu tak payahlah cakap. Kan? Bini aku ustazah tau. Muda pula tu, cantik pula tu. Baik pula tu. Pun bebel juga. So terima je lah hakikatnya. Nak kata macam mana? Kan? Dah lah dia muda daripada saya. 11 tahun jauh muda je bini saya tu. Baru 30-an. Baru awal 30-an bini saya. Saya ni dah 40-an lebih dah ni. Dia sanggup bebel saya tu. Sebab pada mata dia, pada mata korang, saya ni Tuan Major Fitri, jurulatih, sniper, hebat. Tuan Hutan, pandai main hutan, hebat. Tuan Fitri hebat. Itu pada mata korang. Pada mata bini saya, dia tak nampak semua tu. Dia tahu itu laki aku. Dia nampak tu, dia nampak saya ni, dia cuma tahu je itu suami aku. Sekali aku nak bebel pun. Pada orang lain, Assalamualaikum tuan. Orang lain. Tuan-tuan, boleh kita selfie tak tuan? Itu orang lain. Di pandangan mata orang lain. Di pandangan mata bini saya, tak ada. Dia peduli apa tu? Kalau saya Datuk Seri pun dia kata peduli apa? Kan? Macam tu. Itu laki aku. Itu je otak dia. Ustazah umur 30. Ya, ustazah umur 30 lebih. Kan? Jadi bini bebel tu normal bang. Normal bang. Sayyidina Umar pun kena bebel bang. Sayyidina Umar bang dah bunuh beribu-ribu orang tau. Sayyidina Umar dah bunuh ramai orang dah. Pergi pegang Rasulullah 24 kali. Sayyidina Umar khalifah pula tu. Khalifah empire Islam yang besar. Sayyidina Umar bang kena bebel bang. Kan? Itu khalifah bang. Kita ni setakat meja cabuk, setakat ni tak payah. Lupakanlah. Kan? Lupakanlah. Cuma ada strategi dia. Kalau bini bebel kan, dua cara. Kalau bini kita tu bebel sangat dan kita tak tahan, dua cara. Yang pertama, kita merajuk. Dengar betul. Yang pertama, kita merajuk. Buat kita merajuk. Ada strategi dia bang. Anda sedang bertanya dengan jurulatih strategi tentera. Ada. Kita nak berhentikan dia punya bebel tak boleh. Tak boleh. Sifat dia. Ini ilmu hutan juga ni. Ini ilmu hutan juga nama dia ni. Ini pun ilmu hutan juga. Yang pertama, kan, anda kena merajuk. Orang lelaki. Kena merajuk. Buat tak lalu makan, buat macam demam. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni dia ada sifat keibuan. Dia pun bebel lagi dia tengok, kesian laki aku, apa aku bebel tadi. Betul bang. Buat ilmu majuk bang. Memang jadi bang. Dengar, saya dah tanya orang tua-tua dah. Kan? Dia hantar balik kampung tuan. Pelik lah kalau bini hantar suami balik kampung pula. Tapi betul bang, yang pertama, buat merajuk. Orang lelaki merajuk memang buruk. Tapi buat. Buat merajuk, buat tak lalu makan. Bang makan bang. Tak apa lah. Bawa makan dulu lah, abang nak solat je lah. Cik, buat merajuk lah. Lepas tu buat temenung kan. Bini perasan. Buat duduk depan rumah, temenung kat luar kan. Sorang-sorang. Ataupun tengok TV, tapi TV tengok dia mata tempat lain. Tengok, menjadi bang, memang menjadi. Itu yang pertama. Kan. Yang kedua, pura-pura suci. Dengar tu, yang pertama buat merajuk. Yang kedua, pura-pura suci. Tahu pura-pura suci macam mana? Katakanlah bini bebel. Malam kena bebel. Popek. Kan? Kita tu fed up lah dengan segala ni kan. Besok pagi-pagi bang, kau bangun awal. Bangun lebih awal daripada bini. Selalunya bini bangun pukul 5.30, bangun pukul 5. Bangun. Letak sejadah. Kan, letak sejadah diam-diam. Jadi kamu dah bangun dah. Kan, ambil uduk semua, sembahyang.
Lepas tu dah habis sembahyang 2 rakaat, duduk atas sajadah. 5.30 dia bangun. 5.30 dia punya alam. Jangan bergerak, duduk atas sajadah. Laki duduk atas sajadah, duduk diam. Elok dia punya bunyi alam tu bunyi je. Ya Allah Tuanku, doa tu pergi sedih sikit. Ya Allah Tuanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ya Allah Tuanku, berikanlah kasih sayang kepada diriku, kepada isteriku ya Allah, kepada anak-anakku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran kami menghadapi rumah tangga ya Allah. Baca doa tu bagi kuat. Sebab bini tu dia tengah tidur, lepas tu dia dengar jam loceng, dia akan mamai tu, lepas tu dia buka mata sebelah. Uish, laki aku atas jadah lah pukul 5 pagi, 5.30 pagi ni. Jadi yang semalam dia marah tu dia automatik jadi slow, sejuk je. Betul bang. Betul bang. Saya dah buat dah banyak kali, beberapa kali. Lulus bang, lulus. Kan? Lulus bang. Tak payah banyak. Satu dua hari je. Kan? Okay. Takut dia lagi kuat lagi dia dengkur. Tak, sebenarnya ada lagi taktik-taktik lain. Tapi cukup bagi 2 dulu lah. Takkan bini korang pada dalam ni. Kan? Dah tentu bini korang tak tengok. Ni korang je yang ada. Suami-suami je ada. Kan? Lepas tu yang ramai perempuan-perempuan dalam ni semuanya tak kahwin lagi. Antara tak kahwin, janda ataupun balu dalam ni. Kan? Bini orang berapa orang je daripada 1,000 orang ni. Saya tahulah. Macam mana saya tahu? Sebab bila end live kan ada data. Data umur berapa yang tengok live, daripada mana. Lepas tu jantina orang yang tengok. Ada. Lepas tu saya tahu yang dalam ni 65% adalah lelaki yang view saya ni. Saya tahu. Sebab saya tengok data. Bila end live, dia akan keluar data. Kita tengok data tu. Kan? Doa sebut isteriku saja. Oh, tadi tersebut isteri-isteriku. Oh, silap. Saya tak kahwin lagi tuan. Kan betul saya kata. Nampak tu. Saya tahu dah. Sikirin shot lah. Pura-pura suci. Tuan OC bini kat CO. Bini OC tu mana ada? Bini saya tak ada. Bini saya kat kampung tu, kat Pahang. Saya kat Kedah. Saya rekod 4 isteri-isteriku tadi. Kuajak ni saya punya agent ni. Takut mangga rumah kena tukar lagi guys. Anda sedang bercakap dengan tuan hutan. Mangga kena tukar. Saya di kemah tidur kat tepi air terjun lagi tenang. Pergi air terjun kat Gunung Jerai tenang, relax, tanpa gangguan. Berapa kali je nak tukar mangga kat rumah tu, tak boleh. Duit dia juga yang habis. Nampak tak strategi tu? Pelan-pelan. Tips ngorat. Tuan, anak didik tuan ni belum lagi kahwin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa anak dara tu? PM Pok Mat. Betul lah. Tips ngorat. Ya Allah tuanku. Lelaki tanya tips ngorat. Ni ramai tanya. Tuan tips ngorat. Okey lagi. Tidak sudah pernah ini. Ni tuan hutan lah. Kan? Okey. Okey. Benda lain lah. Tak habis-habis korang. Korang kalau bab ni sonok je korang. Tuan, betul ke makhluk halus boleh tukar pemandangan kita dari jalan ceruk curang jadi jalan baik? Betul. Dia bukan tukar macam mana, dia buat macam copy paste tu. Macam kita copy paste. Dia tak boleh lah buat besar-besar, tapi dia boleh nampak itu kita jadi confused. Itu yang jalan track tu tiba-tiba terpecah. Dan sama, dia punya tu jadi sama. Kita tak sedar, kita pergi ikut. Itu yang tu dia permainan dia. Jangan spam komen sebab saya baca. Tips kahwin 4. Mangga pun laki bukakan, ada hati nak beli baru. Ini mana jantan komen. Ada betul untuk budak sakit saraf kaki tak boleh jalan. Allah, maksiannya. Saya tak tahu nak buat macam mana. Tips ngorat jangan kedekut. Macam tu lah. Ini sejungle lah. Tuan aku 12. Okey, dah aku 12 lah guys. Tuan, jin menyamar jadi wali boleh ke tuan? Boleh. Itu betul. Dia boleh menyamar jadi tok syekh, dia boleh menyamar jadi tok wali, dia boleh menyamar, tapi dia menyamar lah. Sebab itu orang-orang yang bersuluk. Orang-orang yang bersuluk, jika hati dia makin rapat dengan Allah kan macam mana kan, dan dia punya ilmu syariat dan ilmu tauhid dia sudah ada, kukuh. InsyaAllah kalau jin tu menyamar jadi wali sekalipun, dia menyamar konon pakai saban, pakai itu konon kan, dia menyamar tapi dia adalah sebenarnya jin. Kan? Jadi orang yang bersuluk tu, orang bertapa tu, dia tahu macam mana nak tahu benda tu betul ke tak betul. Tahu. Okey.
Jadi yang banyak tertipu ni apabila dia terus pergi nak belajar satu benda, terus lompat syariat pun terkehegeh-hegeh, terus nak belajar ilmu hakikat, nak belajar ilmu sufi, nak belajar dalam-dalam lah tu kan, bukan bab akhlak lagi, nak pergi kepada dalam-dalam. Tang tu jadi masalah tu. Itu jadi masalah. Sebab itulah bersuluk perlukan guru yang mursyid sebagai pendamping dan juga supervisor. Bahasa dia sebagai supervisor kan. Kena ada guru yang betul-betul baca ikut buku ke, baca ikut video ke, tengok ikut video lepas tu pergi bersuluk, pergi bersemua, tak boleh. Dia mesti menghadap, bertalaki, melutut kepada guru-guru yang mursyid, yang dia punya sanad dia lurus, sanad dia benar dan lurus. Baru kita boleh tu. Kalau tidak, tak boleh. Walaupun kadang-kadang anda tengok anda pergi bersuluk, pergi betapa tu, anda kena baca selawat tafrijiah je. Selawat tafrijiah sebanyak 10,000 kali untuk 3 hari 3 malam. Saya beri contoh lah. Saya beri contoh. Tapi anda tak belajar dengan siapa-siapa, anda tengok dekat video je, lepas tu anda pun buat sendiri. Sagi yang dapat lah. Walaupun benda tu baik. Selawat tu anda pun betapa sendiri buatlah, nak khatamkan 3 hari 3 malam tu tanpa ada guru mursyid yang menjadi supervisor anda. Jahanam hidup anda, percaya cakap saya. Betul ke daun moringa dia bagus untuk lancarkan darah? Okey guys, tolong buka mata dan buka fikiran. Sekarang moringa, sebelum ni chia seed, kemudian chia seed, lepas tu daun senna, kemudian apa lagi? Sebut. Daun mengkudu, noni. Pokok noni, dulu panggil noni ya, noni, pokok noni tu. Lepas tu apa lagi? Sebut. Itu perangai orang Malaysia. Bermusim. Sekarang musim moringa, semua produk nak keluar daun moringa. Sebelum lepas tu nanti keluar musim ashwagandha pula, segala mak nenek nak keluar ashwagandha. Tu saca inci pula, saca inci. Lepas tu red ginseng, segala jenis produk tu Malaysia dia bermusim. Lepas tu daun mengkudu pula, betul, mengkudu, segala jenis benda mengkudu. Teh pun mengkudu, segala pun mengkudu. Itulah trend rakyat Malaysia. Betul? Lepas tu saya masih ingat lagi mas cotek. Apa? Mas cotek. Sedangkan dulu, lepas tu jarum emas tu ya Allah tengku, tepi padang bola je pun punya bersepah, habis keluar. Segala-gala ni konon-kononnya boleh menyelesaikan 2 juta jenis masalah. Minum ini saja guys, anda akan sihat, insyaAllah. Hilang segala penyakit, 1000 penyakit badan hilang. Ini perangai orang Malaysia. Ni perangai orang Malaysia. Ni perangai Malaysia. Ni tu, misai kucing. Ni sama juga cicak tokek. Kalau binatang sama juga. Bila orang buat ayam serama, habis 2 negeri semua bela ayam serama. Lepas tu cicak tokek pula, habis satu Malaysia. Cicak tokek memang style orang Malaysia macam tu. Tu. Okey, mahkota dewa lah, macam-macam lah. Itu katanya trend. Okey. Lepas tu benda tu tak laku. Dah lama sikit tak laku. Okey. Jadi saya nak pesan satulah. Anda tak perlu nak makan segala benda yang viral. Kan? Saca inci semua sekali. Lepas tu chia seed. Minumlah chia seed. Saya percaya 1000 orang memandang ni, ada lagi chia seed dekat dapur dia tu. Walaupun chia seed tu sudah dibeli 4 tahun lepas. Baik mengaku sekarang. Siapa masih ada chia seed dekat dapur atau kat rumah masing-masing? Sedangkan chia seed tu viral berapa? 4 tahun ke 5 tahun lepas. Ada lagi. Beli je, minumnya tidak. Sama kita bang. Bukan anda saja, termasuk saya dengan bini saya. Sama aja. Kan? Sama je. Kan? Lepas tu kulat susu harimau pula waktu COVID baru tu, kulat susu harimau. Kan? Air kencing harimau tu dia keluar kulat tu. Yang itu pula sampai pergi farmasi habis. Baik mengaku siapa yang masih ada kulat susu harimau. Lepas tu daun senna pula, orang kata berak keluar hitam-hitam panjang-panjang macam tu pula keluar, cuci perut kononnya, buang kerak-kerak kononnya.
Baik mengaku. Siapa yang masih simpan? Okey. So, ni nasihat saya sebagai orang yang mengamalkan ni. Okey. Okey. Anda pilih pemakanan anda yang anda sesuai untuk diri anda dan kekal yang itu saja. Okey. Anda pilih satu pemakanan atau rutin pemakanan atau suplemen yang anda tu, dia kena amal berterusan. Okey. Habatus sauda betul. Macam saya berpuluh tahun habatus sauda. Okey. Lepas tu, air lemon. Kalau tak ada air lemon, lebih baik daripada air lemon sebenarnya lah air limau kasturi. Cuma jangan buah gula je. Perah air limau kasturi, lagi murah. Okey. Sebagai contoh-contoh. Jangan ikut trend. Saya harap 1,000 orang lebih mendengar ni ambil benda tu. Minyak zaitun betul. Saya masih lagi guna minyak zaitun. Cuka apple, yes. Apple cider vinegar penting. Apple cider vinegar sangat bagus. Tapi, ada tapi. Tak habis lagi tok guru ajar. Tengok yang bawah tu dekat botol apple cider vinegar tu. With mother. Dia mesti tulis with mother. Ambil yang tu. Ambil itu. Okay? Okay. So macam tu. Madu, habatus sauda itu memang masih amalan saya. Okay? Ringkas je. Okay. Anda nak minum air cuka nipah ke cuka apa, boleh. Tapi ingat, jadikan ia amalan. Bila sebut amalan ni, dia mesti mencecah sekurang-kurangnya setahun ke 2 tahun. Gitu. Dia harian. Baru anda boleh nampak. Pernah cari orang hitam, buat apa? Kenapa? Biarlah. Jangan spam komen. Sebab saya baca. Apple cider ada apa di bawah tu tak clear. Bawah tu dia tulis with mother. Dengan emak. Dia akan tulis tu. With mother. Anda ambil tu. Clear? Boleh dapat satu ilmu lagi malam ni? Buat itu dah. Kalau kena... Bukan bersama emak. Aduh, dia punya terminologi dia. Aduh, kejap saya tunjuk. Nak kena Google pula malam-malam ni. Apple cider vinegar ada. Tu. Cider vinegar with vinegar. With mother. Cari yang itu. Nampak tak tu dia tulis bawah tu? Alamak, saya tak boleh tunjuk ni, nanti dia punya band lah. Jajak cari gambar. Mother tu dia punya sedak bawah tu. Dia punya sedak tu. Itu nama dia with mother. Okay. Saya tak kisah anda nak pakai cuka apa benda ke, tapi macam saya bagi tahu tadi, jangan ikut orang viral. Jangan ikut orang punya viral kejap itu, kejap ini, kejap itu. Lapar entah tak? Clear dah? Minyak lintah tu ada lagi tak? Ada, saya dah tukar nama dah. Pergi sini, saya tukar nama. Namanya minyak Big Boss. Benda yang sama. Sebab TikTok kan kena itu ni kan. Dia kena tukar nama. Jangan cuka getah pula. Betul tu Bang Samsul. Jangan cuka getah. Minyak Raja Kayu with mother. Betul lah. Saya punya minyak Raja Kayu tu with mother juga tu. Nira nipah okey tak? Okey. Genex. Saudara Genex, nira nipah ni dia kena tengok umur. Mak tahu umur maksud dia apa? Dia tengok berapa jam. Saya tahu, saya duduk minum. Saya duduk pergi minum tempat orang buat. Dia ikut jam. Lepas dia ambil tu tak ada. Pukul berapa dia ambil, pukul berapa kita minum. Dia lepas tu tak tahan lama betul. Okay? Paling bagus waktu dia terawal. Okay, clear? Dah sangat bagus untuk perut, untuk buah pinggang semua. Sangat bagus. Ya, ni nipah ya. TikTok shop saya ada banyak Big Boss. Terbaik. Ni, ada kat sini pun ada. Okay. Guys, dah pukul 12 lebih lah. Mata kecil dah lah. Macam mana cara minum banyak mana satu hari tuan? Segelas cukup lah. Tuak nipah sedap sangat. Betul. Madu ori macam mana? Madu ori. Okay. Minyak kami gurun tuan, untuk apa tuan? Lit panah. Saudara lit panah.
Minyak kambing gurun ni bagus untuk urat saraf, bagus untuk luka, bagus untuk apa, bagus untuk otot. Walau bagaimanapun ikut perundangan haram dijual. Terdapat seorang yang sudah ditangkap di Pahang kerana menjual minyak kambing gurun. Orang tu pula bekas tentera. Dia pencen tentera, lepas tu dia buat minyak kambing gurun, lepas tu dia kena tangkap, lepas tu dia kena denda, lepas tu dia kena penjara. Okay. Kalau ikutkan undang-undang memang tidak boleh memiliki kambing gurun kerana kambing gurun adalah binatang yang terkawal. Walaupun kami boleh buat satu tong drum dan saya dengan grup saya boleh buat banyak, tapi kita tetap pegang pada undang-undang, tak boleh lah. Sama macam minyak burung but-but. Minyak burung but-but, walaupun anda nampak burung but-but, banyaknya minyak burung but-but dekat kampung-kampung, tapi tak boleh ditangkap dan dijadikan minyak, dijadikan produk, tak boleh. Sama macam burung enggang lah. Nampak banyaknya burung enggang kawasan ni. Cuba anda tangkap tengok seekor, lepas tu anda buat minyak ke apa ke, tak lama sekali adalah orang datang ketuk rumah. Kan? Okay. Saya sebagai peniaga, saya ada saya punya tu dan saya tak boleh nak dia ada dia punya ni nah. Dia apa? Undang-undang, itu undang-undang. Dia binatang apa orang panggil tu? Binatang terkawal, haiwan terkawal, haiwan yang dilindungi, macam itulah. Dalam senarai haiwan dilindungi, okey? Terancam, betul-betul terancam. Okey? Macam mana guna minyak Big Boss tuan? Titik. Takkan nak ajar ni 1,000 orang tengok kan? Waktu ni lah. Lepas mandi, 3 titik je. Tolak ke depan 5-6 kali, selesai. Tak baiklah sekarang, takut ramai orang tengok bab-bab ni. Terima kasih. Siapa yang bagi caps ni? L. Nama dia L. Tuan, burung gagak ni haiwan dilindungi juga ke tuan? Banyak sangat tempat kita. Tak ada. Itu tak dilindungi. Bubuh pukat yang tangkap, bunuh buang kan? Burung murai batu pun tak boleh bela. Ya betul, banyak benda yang tak boleh sebenarnya. Tapi pandai makan, pandai simpan lah. Tak kena tangkap, tak salah. Kalau salah, kan? Kalau kena tangkap, jadi salah. Tak kena tangkap, tak salah lah. Sebab tak kena tangkap. Tuan, kopi hutan buat saya tak duduk diam satu pis tahan 1 minggu. Macam mana Jack Sparrow, okey ya? Alhamdulillah. Semoga bahagia. Tuan, pasal misal tuan, kenapa nipis sebelah? Filter kot. Cuba tengok betul. Nipis sebelah kan? Cuba tengok. Tu tebal. Sebab saya duduk macam ni memang nampak nipis. Sebab saya duduk macam ni. Nampak lah. Betul lah. Saya ingat sikit. Saya dah kena sakit. Dah kena penyakit balik ni. Dah jadi penyakit balik lah guys. Hari tu jadi macam ni juga. Saya jumpa doktor. Saya tanya doktor, kenapa saya punya misai ni dengan sengit? Kenapa doktor? Doktor tu cek, dia cek dia songanga mulut, dia cek jantung, cek apa semua, cek ECG semua kan. Saya tanya pasal misai dia. Dia cek mata, cek telinga, semua dia cek. Lepas tu dia kata, tuan ni kena penyakit tuan. Kena penyakit apa doktor? Doktor tu cakap, tuan, saya sedih nak beritahu tuan sebenarnya kurang bercium tuan. Kurang bercium? Doktor, penyakit tu bahaya tak doktor? Doktor kata, bahaya tuan. Tuan ni dah lama sangat ni kurang bercium. Kalau tuan banyak bercium, baru mulut tuan tu akan center balik. Misai tuan tu akan jadi sama rata balik. Tuan kurang ni. Jadi saya nasihatkan tuan tu, kan, tuan banyak-banyaklah bertenang, kan. Doktor tu betul lah. Kena balik lah. Betul lah korang cakap sengit. Dia kurang bercium. Kalau dia lurus, dia lurus. Kan? Korang pun serius. Benda korang. Korang sedang bercakap dengan jurulatih askar, korang tahu tak? Walaupun dah pencin, dia perangai dia sama je. Kan? Dia slow je. Kata orang gelak aku, gelak mana? Gelak korang, gelak terkena. Macam-macam tu. Kan? Dia confident, dia bercakap, relax. Itu cara dia. Doktor tu kena betul. Masalah doktor tu doktor jantan. Kalau doktor perempuan, okey, saya dah boleh selesaikan lama dah. Kan? Kena doktor perempuan muda ke, selesai. Tapi masalahnya doktor jantan. Jadi, agak sedih jugalah kejadian tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Awik Rusa, sampai ke misai diperhatikan tuan. Awik Rusa kenal 4 tahun ke? Ya. Nak Chan BP boleh terangkan sikit tak? Dia cenuai. BP tu lah buluh. P tu saya tak boleh sebut lah. Dia perindu. Ya, dia macam tu. So cenuai, buluh, tahu kan? Itulah dia. Dia sebab kenapa saya bubuh nama tu, kerana dah tak boleh nak bubuh dah nama cenuai campur ni, tak boleh. TikTok punya sistem dia akan jadikan itu tu. Lebih baik perkataan hujung tu, buluh per tu.
Cenuai boleh lagi, buluh tu tak boleh. Jadi saya geram, saya bubuh Chen BP. Sudah. Kan? Itulah dia. Tengok TikTok shop, nama minyak Chen BP tu, cenuai lah tu. Campur dengan buluh tu. Terpaksa tukar nama guys. Kan? Sebab sistem dekat dalam TikTok kan. Saya buat short form, betul-betul buat short form. Ya, terima kasih. Cik Layan, tu dia nama dia. Tak boleh buat apa guys. Tak boleh buat apa, tak boleh. Dia memang macam tu. TikTok ni dia pelik sikit. Baik dalam askar atau pencen sama je. Bila bercakap kena kona maut. Ya betul. Dia kona slow. Siap. Banyak no lah betul. Kalau betul-betul anda tengok undang-undang berniaga dalam TikTok, anda sampai tak tahu fikir macam mana aku nak berniaga. Okay. Sampai anda tak tahu nak berniaga macam mana aku nak berniaga. Nak cakap ni tak boleh, nak tulis ni tak boleh, tu tak boleh, gambar macam ni tak boleh, tu sampai pening. Sampai saya fikir, baik aku jual baju je kot dalam TikTok. Sampai tahap tu. Okay. TikTok memang dia punya undang-undang berniaga dia strict gila. Guys, saya punya koko rimba, air coklat yang rimba tu, saya dah ada sijil tau. Sijil pilihan lebih sihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Lambang warna merah tu tau. Daripada kementerian. Macam tahap tu saya jual. Saya dah buat dah kualiti tu. Saya letak dalam TikTok 6 kali kena ban. Bengang tak? TikTok punya undang-undang. Tak boleh claim itu, tak boleh. Kepala otak. Ni sijil. Saya siap tunjuk. Ni sijil. Kementerian Kesihatan Malaysia. Pilihan lebih sihat tau. Sampai tahap tu. 6 kali kena ban produk tu. Tak ke gila namanya? Okay. Jadi memang macam tu. So peniaga dalam TikTok ni memang dia punya undang-undang banyak. Jadi batu anda tengok dekat TikTok shop, nama berubah. Kalau dekat yang platform saya yang 2-3 kedai tempat lain tu pun dah sama. Boykot dia tak boleh, jangan boykot pula sebab dia bagi banyak keuntungan kepada peniaga dan dia bagi banyak keuntungan kepada pembeli. Diskaun pada pembeli dapat keuntungan banyak dan juga pada peniaga. Kat situ. Jadi mau tak mau kita kena ikutlah. Kita kena jadi air. Ada halangan kita lalu ke tepi. Macam yang penting kita boleh lalu. Ya Allah, aku mati-mati ingat abang detektif tu. Ni kan? Gaya pak. Win-win situation betul. Anggap macam tetamu kan tuan? Betul, tetamu je. Tetamu. Betul. Anggap macam tetamu je. Dalam mimpi mana ni? Tuan, saya berkahwin dengan puteri Bunian Gunung Jerai. Adakah salah kalau saya tak bagi tahu ibu bapa saya? Bang, kurangkan melancap bang. Tu terang saya bagi tahu. Dah cukup. Tu komen direct daripada mulut saya. Okey, kurangkan berhayal dan melancap. Kan? Ada duit pergi nikah. Okey. Dengan saya tak ada manis-manis lah. Saya cakap direct ya. Itulah benda tu. Nah. Okey guys. 12.30. Jom. Ngantuk lah. Guys, kita sambung lah. Kopi tadi. Tuan pernah jumpa emas hutan? Emas dalam hutan tak payah cari jauh pun. Pergi cari je sebelah Pulau Segamat. Pecah rahsia pula dah. Cari situ. Sungai tepi tu ada. Jangan bawa banyak dulang sudah. Ambil botol sudah. Kucang-kucang dia punya air dia, ambil. Tengok. Merelit emas tu. Okey, jom. Cukup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita jumpa lagi. Okey. Nanti kita sembang je waktu tu ya. Biasalah tengah-tengah malam ni jangan dilayan sangat. Saya pun suka sembang-sembang duduk atas katil ni pun. Semoga bermanfaat video-video yang saya buat. Share pada kawan-kawan. Yang niat saya bila saya buat video adalah supaya video tu sampai pada anak-anak kita yang sekolah rendah. Itu je. Sampai ke ilmu tu, sampai ke anak-anak kita sekolah rendah. Sampai. Kita dah tua, kita tak masuk hutan. Anak-anak kita masuk. Kita dah tua, kita tak main tempat kotor. Anak-anak kita yang main. Mereka akan membesar, mereka akan jadi remaja. Ajar mereka sekarang awal-awal. Okey? Kita ni nak pergi pasar raya pun malas, tapi anak-anak kita masih lagi kuat. Sebab tu saya buat video, harap anak-anak anda
dekat sekolah, walaupun sampai sekolah rendah, tengok video saya. Tengok video saya, belajar sesuatu. Didik pada awal. Okey lah. Lepas tu sebenarnya cikgu-cikgu nak kopi, boleh tengok tunjuk kat kelas apa tu, pulanglah cikgu-cikgu, silakan. Banyak tak tambah stok kokor rimba? Ada sikit. Okey dah, jom. Saya ngantuk dah, okey. Bye-bye, Assalamualaikum. Bye. Berjam dah ni.